Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan kita masuk pada Profesor Dr. Abdul Razak Badar, pembuka kunci-kunci kebaikan, penulis Profesor Dr. Abdul Razak Badar. Ni baik diterjemuh oleh Nailah binti Ahmad Nasir, ni anak Ustaz Nasir lah. Cumanya anak nak baca muka kita dekat belajar Arab kan. Nah, jadi kita nak baca Arab tu lah. Guru Melayu ni baca sama dah. Cuba tengok Arab tu. Muka surat 8. Kita ambil situ lalu. Baik, kitab ni gapo dia punya topik perbincangan utama. Kitab ni, kalau kita tengok sini dia panggil Mafatihul Khair, kunci-kunci kebaikan. Mafatihul Khair ni mana kunci-kunci kebaikan, diterjemah untuk apa kunci tu? Untuk buka lah. Mana pembuka kunci-kunci kebaikan. Jadi kalau kita terjemah biasa agak, Mafatihul mana kunci-kunci kebaikan. Baik. Cuba tengok muka surat 8. Muka surat 8 ni, ini sebagai muqaddimah lah, sebagai muqaddimah. Bismillah. Jadi ana hura berdasar pada hak ni lah. Sebab kitab ni dia ada terjemahan. Dia terjemah tu baca dia, ni tidak baca terjemah tu. Ni makna munggu kita belajar Arab ni ana nak terjemah secara harfiah. Biar boleh faham. Cuba tengok Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita tidak nak bincang Ar-Rahmanir-Rahim tu, dia boleh tukar ganti tu maksud dia tu. Boleh hak ni, boleh ulama kata boleh sebab dia daripada rahimah belaka. Ar-Rahman kita nak terima sebagai Tuhan mengasihani pun boleh. Itu mengikut ulama. Cuma biasanya terjemah Ar-Rahman ni mana Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim ni penyayang yang mengasihani. Itu. Baik. Alhamdulillahil halimil azimil karim. Segala pujian milik Allah atau bagi Allah. Al-Halim, Tuhan yang Maha Pengasih, ataupun Al-Halim ni boleh juga kita terjemah Tuhan yang Maha Penyantun. Penyantun ni apa maksud? Maknanya Tuhan ni, sifat Halim Tuhan ni, kalau kita buat salah tidak terus dia seksa kita, dia biar, dia peluang pergi. Itu makna Halim. Salah satu maksud dia. Tidak kata buat salah gak lalu. Hukum selalu atas dunia ni dok. Kadang-kadang buat salah pada muda pak tua, dia peluang. Ramai mana orang sebelum mati bertaubat. Peluang Allah begitu. Itu salah satu makna Halim. Allah sabar. Padahal Allah nak hukum boleh selalu, tapi tidak. Itu sifat Tuhan yang kita duk puji ni. Al-Halim. Al-Azim, Maha Agung. Maha Agung. Al-Karim, Maha Mulia. Yaftahu ala man yasha' min ibadihi bil haqq. Tuhan yang kita sebut sifat-sifat tadi, dia yaftah, dia akan buka. Alaman tu maknanya kepada orang, ala atau asal mana atas, kepada orang yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi Tuhan ni, Allah yang kita puji, kalau dia nak buka kebenaran pada hamba dia, dia akan buka pada sesiapa yang dia kehendaki. Sebab tu kadang-kadang orang ni tak teruk-teruk jangan kira lah. Tapi bila tua tu, Allah jadi baik juga, tak tengah. Ada hak nak jumpa siapa dibuat daerah dia, duduk tempat jinten daerah ni. Tiba-tiba kelik pakai jubah, pakai serban. Dia kata bapak tabligh mari rumah dia, sabuk dia. Akhir sekali dia ajak aku pergi maya, dia pergi maya, lepas tu lekat maya masjid. Besar pahala orang tabligh pergi rumah dia. Tapi 3 hari juga dia hamba, hari ketiga dia serabut. Dia kata, nak suruh aku ke dia mari. Nak ajak pakcik pergi masjid. Dia pergi. Masjid atas bukit. Dia pergi, lepas tu lekat.
Lepas tu dia keluar sampai setahun dia keluar. Dia kelip kapal tu, aku terkejut lah kau. Dia ni berat doh lah perangai. Dia kena buat daerah tu sebab dia puas tapau lainnya tapau polis. No. Oh tu. Tu mengikut perawi lah, tak tahu saya kata tu. Tapi dia ni teruk lah. Dan dia sempat dengan Ana. Ana jumpa dia. Dia jumpa dengan Ana. Dan mati dah. No, ayatnya berubah manusia. Apa ni? Sebab Tuhan tu sifat dia Al-Halim. Dia wui peluang. Tapi bila Allah nak buka kebenaran tu, tak semena-mena berubah manusia tu. Tak tahu lah. Baik. Walaupun berubah tu ada sebab. Wahwal Fattah, dialah Tuhan yang maha membuka pintu hati manusia. Al-Alim, yang maha mengetahui. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah wahdah, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah illallah wahdah, kecuali Tuhan Allah yang esa. La syarikalah, tidak ada yang setara baginya. Tak ada sama dengan Tuhan. Walaupun sebesar zarah pun tak ada makhluk tak sama dengan Tuhan. Maknanya tak ada syarik. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahawa Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan rasul. Bapa sebut hamba tu? Tak boleh kena bertegah. Ni kata-kata tauhid ni kena bertegah. Sebab apa? Takutnya salah pergi sembah Nabi. Nyabui sifat-sifat Tuhan ke Nabi. Bukan tak ada pengalaman manusia bersalah dalam kisah ni. Tu Nabi Isa tu. Manusia tu. Tapi boleh tersalah. Menganggap dia sebagai ibnullah, anak lelaki Allah. Takut berlaku gitu pula pada Nabi Muhammad ni. Kerana Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Isa. Takut ada. Memang ada pun orang berlaku gitu. Anggap Nabi tahu perkara gaib. Nabi boleh duduk dalam banyak tempat satu masa. 18 tempat dalam satu masa. Boleh berada. Itu anggapan yang sudah menyeleweng. Tak betul tu. Dia ni walaupun dia hebat tahu mana pun, dia tidak naik walaupun 1 inci menjadi Tuhan. Tidak. Dia tetap manusia. Cuma bezanya wa rasuluh. Dia ni utusan Allah. Itu. Makna dia terima wahyu dah. Bila kata dia ni utusan Allah, makna dia ni terima wahyu. Tu maknanya 2 kalimah syahadah tu sebut abdun apa? Kena ingat molek. Nabi kita lebih ke mana pun tak akan meresak sifat Tuhan dalam diri dia. Tak akan meresak. Jangan ada sikit pun anggap bahawa ada sedikit ketuhanan pada Nabi. Tak ada. Tak ada sifat. Dia kekal manusia seperti kita. Cuma bezanya dia terima wahyu. Lepas tu adalah konsep-konsep nubuah dari diri dia. Tak boleh berkongsi dengan orang lain. Baik. Atahullahu fawatihal khair. Allah mengurniakan kepada Nabi Muhammad kita ni fawatihal khair. Kunci-kunci kebaikan. Apa maksudnya? Untuk kita selamat akhirat, dia tidak boleh melalui orang lain. Nabi saja yang diberi otoriti untuk bercerita tentang keselamatan hari akhirat. Sebab kunci itu Allah beri kepada dia. Kalau ada orang lain buat mana-mana nak ayat tentang hari akhirat tanpa melalui Quran dan hadis, orang itu tak betul. Tak betul. Jadi kalau kita nak selamat akhirat khususnya, kita kena belajar daripada Nabi. Sebab kunci duduk pada dia. Itu maksudnya. Wajawami'ah, dan dialah yang mengumpulkan kebaikan. Allah beri pada dia. Wa khawatimah, dan kesudahannya nak selamat kesudahan dengan Nabi juga. Gitu maksudnya. Wa wasafahu bi annahu bil mu'minin raufur rahim, dan Allah menyifatkan Nabi itu. Allah beri gambar kepada kita ciri-ciri Nabi Muhammad ni, hak kita dah sebut tadi, anna Muhammadan abdu wa rasul. Ciri-ciri dia seperti mana digambarkan oleh Allah. Dia ni raufum bil mu'minin wa rahimun bil mu'minin, seorang yang sangat kasihan belas dan mengasihani orang beriman. Waktu ada ayat Quran khusus. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita doa supaya Allah berikan rahmat dengan kesejahteraan ke atas Nabi kita Muhammad dan juga ahli keluarga dia dan semua para sahabatnya. Wa ba'du, ataupun amma ba'du, selepas daripada itu, dia ada masuk ni. Dia ni panggil dalam istilah itu, dia panggil bara'atul istihlah. Kita dalam muqaddimah ni dia cuba beri gambar gapo dia nak bicara dalam sebutir kita ni.
Kita boleh faham daripada ni. Sebab tu mukaddimah ni dia kena baca. Ni dia panggil mukaddimah kitab lah ni. Kita baca mukaddimah kita boleh faham apa dia ada nak cerita dalam sebuah kitab ni. Baik. Fa inna min anfa'i abwabil ilm wa aktsariha khaira wa anidatan 'ala al-muslim wa aidatan 'ala al-muslim ma'rifata mafatihil khair min mafatihis syarr. Maka sesungguhnya antara sebesar-besar manfaat ataupun sebesar-besar pintu ilmu. Mana pintu ilmu yang paling besar manfaat dia dan paling banyak manfaat dia dari sudut kebaikan dan juga gapo dia kita kata ni apa kalau apa ni kita kata hak semakna dengan baik ni kita kata kebaikan dan faedah lah kepada setiap orang muslim ialah dia tahu kunci kebaikan di samping dia tahu kunci-kunci kejahatan. Kena tahu juga hak jahat ni. Kita kena tahu juga hak jahat ni. Ni kunci untuk jahat. Kalau kita guna ni akan terbuka yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Kena tahu juga. Tapi kalau kita tahu kunci kebaikan, dia lebih besar lagi manfaat dia. Sebab tu sahabat Nabi setengah-setengah tu dia kata, kita kena tahu belaka. Kalau kita nak selamat, jangan kita ngaji bab tauhid saja. Kena ngaji juga tentang syirik ni. Kalau kita nak selamat, kita kena ngaji juga tentang sunnah dan kena ngaji juga tentang bid'ah-bid'ah. Kita nak dapat kebaikan dunia akhirat selain daripada kita ngaji al-haq kebenaran, kena ngaji juga tentang yang batil itu. Baru boleh buat perbezaan. Itu maksud dia ya. Dan antara manfaat yang besar dalam ilmu pengetahuan ni wa ma'rifata ma yahsulu bihi an-naf'u mimma yahsulu bihi ad-darru. Kita tahu sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat lebih daripada kita tahu sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Tahu juga mudarat tu, tapi hak kebaikan kena tahu biar lebih banyak. Gapo dia kalau hak kita buat tu hasil dia baik. Hak tu kena tahu lebih banyak daripada mengetahui sesuatu yang kita buat dia menghasilkan keburukan. Hak tu kena tahu juga, tapi hak tadi kena lebih banyak kita tahu. Itu maksud dia nya. Maknanya hak tak molek pun kena belajar juga. Tapi janganlah tahu tu siapa kena terlibat. Siapa orang tengok pilih kepala, apa hamba nak tahu ni nak tak boleh gitu. Jangan dia buat tahu sudah kan. Ambil maklumat. Misalnya nak tahu orang bomo tak betul, dia pergi jadi tok bomo. Tak boleh. Tak boleh sebab benda syirik, tak boleh buat. Ambil maklumat. Ambil maklumat. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli khairin miftaha wa baban yudkhilu minhu ilaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu ini penting ni poin besar ni. Kena perhati kalau nak garis pun boleh garis. Buah le kurungnya. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi kedudukannya telah menjadikan setiap kebaikan itu ada anak kuncinya dan ada pintunya. Dia akan memasuk kepada pintulah. Jadi seseorang tu kalau nak dapat kebaikan, dia kena masuk melalui pintu tu. Sebab Allah buat pintu tu pintu kebaikan. Hak tu kena tahu tu. Seolah-olah digambarkan di sini bahawa kebaikan itu dia berada dalam tempat yang terkunci. Nak masuk kena ada anak kunci. Tak apalah kita baca lepas ni dia ada penjelasan lah. Begitu juga wa ja'ala likulli syarrin miftahan wa baban yudkhilu minhu ilaih. Begitulah juga setiap kejahatan pun dia ada anak kunci juga. Jadi seseorang yang nak masuk ni ana terjemah mafhum ni lah, tidak terjemah untuk mudah faham. Kalau nak masuk kena melalui kunci tu juga. Adalah. Sebab tu kalau kita belajar tentang ilmu tazkiyatun nafs, kan punca-punca hati jadi jahat. Kunci dia. Kalau orang nak jadi jahat, syaitan nak boleh ganggu dia akan jadi rosak kalau dia buat perkara ni. Disenarai kalau ulama. Tapi kalau seorang tu nak dapat kebaikan, dia kena buat gini. Itu makna kunci tu. Bagaimana ulama boleh tahu sehingga boleh tulis kitab? Belajar dengan Nabi. Sebab Nabi Allah bui perkara itu. Hadirat mudah yang ada. Kita nak selamat hari akhirat ni, kita tak boleh ambil maklumat daripada orang lain. Orang lain tak tahu. Sebab apa? Hari akhirat ni termasuk perkara gaib.
Jadi kalau kita nak dapat maklumat tentang perkara kebaikan selepas mati, dia tak ada orang lain boleh royak kecuali Nabi SAW. Itu orang panggil prinsip agama kita. Kalau ada orang lain cerita tentang hari akhirat, bukan bersandar kepada Quran dan hadis, maka kita kena tolak tu. Kena tolak, tak boleh terima. Kecuali daripada Nabi. Baik, seterusnya. Wa ma min matlubin illa walahu miftahun bihi yuftah. Dan apa sahaja yang dicari oleh seseorang, pasti ada kunci. Pasti ada kunci yang boleh dia buka dengan kunci tu. Jadi kunci yang kita duk bincang ni apa dia? Wal miftah wal alatul lati yuftahu bihal matlub. Jadi kunci yang dimaksudkan di sini ialah satu alat yang boleh dibuka untuk kita dapat apa yang kita nak cari tu. Apa yang kita cari tu kita boleh dengan kunci ni lah. Kalau tidak, tak akan terbuka pintu tu. Allah tak akan buka. Sedangkan sesuatu yang kita dapat ni, apabila Allah buka, rezeki pun bila Allah buka, bolehlah rezeki. Ilmu bila Allah buka, bolehlah ilmu. Kalau Allah tutup, kita tak akan dapat. Walaupun seberat debu pun ilmu kita tak akan dapat. Seberat debu pun rezeki kita tak akan dapat. Kalau Tuhan tutup, dia tak buka. Sebab tu Tuhan tu disebut Al-Fattah, Tuhan yang maha membuka. Baik. Jadi kunci ni wahwa, dan kunci yang kita maksudkan di sini yutlaqu ala ma kana mahsusan. Ia dimaksudkan sesuatu yang boleh disentuh oleh anggota kita. Sesuatu yang mahsus, sesuatu yang berbentuk mahsus yang kita boleh pegang, boleh sentuh. Mimma yahillu mughlaqa, iaitu alat yang kita boleh buka sesuatu yang tertutup, misalnya seperti kuf dia apa ni? Mangga tu. Tu panggil ibu kunci. Kita nak buka guna miftah, anak kunci. Tu. Jadi rupanya kita ni, yang kita belajar ni, kita nak tahu kunci untuk kebaikan. Bila kita dapat tu, maka kita akan dapat kebaikan yang banyak. Ni kebaikan ni maksudnya kebaikan yang bersifat akhirat. Kalau dunia, Allah mudah-mudah orang kafir pun dia nak jadi kaya, orang tidak, orang jahat tak maya pun dia Tapi hak ni dak. Barang molek dia duduk dalam lemari. Nak buka kena ada kunci dia. Dia tidak letak di kaki lima hak tu barang-barang tak hak rega rendah. Hak ni hak rega tinggi. Siapa boleh surga lah kalau boleh jumpa kunci. Tak ada orang lain boleh royak ni. Nabi. Cuba hadirat perhati molek. Kita ni sebenarnya dia nak menjuruskan pemikiran kita bahawa dalam agama ni sumber dia adalah Nabi. Jangan ambil dengan orang lain. Ambil dengan orang lain, boleh nyo. Orang Kelantan kata boleh nyo. Boleh nyakit parut. Gagal hidup. Gelap masa depan. Jadi begitu kesan dia. Baik. Inilah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita perhati. Ni dalam apa ni? Suratul Qasas itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah itu. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepadanya. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepadanya. Itu makna Nabi lah. Minal kunuz, daripada gedung-gedung. Kunuz tu makna gedung-gedung. Kanzul tu mufrad dia. Kunuz tu gedung. Tu. Gedung-gedung. Ma inna mafatihah, yang mana kunci-kuncinya. Yang mana kunci-kuncinya. Latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi kunci-kunci dia tu berat, maknanya banyak. Allah nak ayatnya, aku beri kepada Nabi Muhammad ni, Nabi kamu ni, kunci-kunci kebaikan tu sangat banyak. Setara mana nak banyak ni? Dia kata sini, banyak dianya. Mana kalau orang yang kuat, sejumlah orang yang kuat, pikul pun terasa berat lagi. Tu Quran ni sebut. Maknanya segala kebaikan untuk hari akhirat ni kami telah beri pada dia. Maknanya khazanah, gedung-gedung kebaikan, semua ni hadir-hadir. Kita buat ni kita tak nampak masa hidup. Kita akan nampak masa mati. Di hari akhirat baru nampak.
Setahu mana nak kunci tu? Beberapa orang yang kuat gagah-gagah pikul kunci tu, siapa berat? Terasa berat. Terasa berat. Padahal ulil kuah dah tu. Orang gagah perkasa dah tu. Siapa begitu sekali. Jadi ayat ni kena ingat semualah dia hadrat. Maknanya gapo-gapo ni bila kita bercakap tentang agama dia hadrat, dia tak boleh lepas. Sebab tu kalau kita perhatikan dia punya prinsip ulama kita, da'bus salihin. Da'bus salihin kalau terjemah bahasa Melayu juga, perangai, pesing orang-orang soleh dulu, kalau dia kecek dia tak akan lepas daripada Nabi. Nabi kata, misalnya Imam Syafi'i bila dia sebut, bila dia nak bincang satu perkara, dia mari dulu nas ni dalil, baru kita bincang. Maknanya hak dia sebut tu bukan daripada dia. Jadi Imam Syafi'i bila dia nak bercakap tentang sesuatu, dia kemukakan dulu nas sama ada Quran hadis sebagai isyarat kepada anak murid dia, hak aku sebut ni bukan dari diri aku, tapi aku sebut ni adalah dari Rasulullah. Aku ni hanya muballigh, penyampai sahaja. Tu baru orang panggil ulama yang sebenar. Tak boleh hadirat kalau kita kecek gini. Amal lah ni. Ni hak tok guru saya amal. Nak rujuk tak boleh Nabi, tak ada. Tak boleh aku tak. Anda baca kitab tu. Beli kedai Jabarawal. Berapa lapis ya? Dia kata hak ni amalan tutup guru kita dulu. Dia sebut nama, anda tak sebut nama lah. Gini selawat, zikir. Setengah-setengah selawat tu memang tak sabit langsung daripada Nabi. Tapi nya letak fadilat. Misalnya ada satu selawat tu, 3 baris. Buku tu kecil, ada kecil pada ni. Pendek ya sebab buku kecil, lepas tu 3 baris. Selawat tu kalau kita hafal, dia sebut situ, mana baca 100 kali. Bukan sekali dia baca selawat tu. Subhanallah tu 100 kali. Waktu lain pula dalam kitab tu. Sekali baca, boleh pahala dia. Selawat tu dia kata tu selawat. Boleh supaya 1000 kali haji. Kita baca bahasa dia pun boleh agak dia. Bukan bahasa zaman Nabi. Tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh ada. Jangan. Kalau beli nak tahu, boleh nak tahu setara mana. Jadi cara dia tulis pun tak ada ayat rujukannya. Ambil mana dalam kitab mana. Dalam ni hadirat dunia kita sekarang, kita hidup di dunia ilmu. Dunia kita boleh akses maklumat dengan mudah. Tarik saja, ambil kepala dia gini, kaedah dia mudah lah. Kalau dalam orang panggil kitab digital ni, ataupun orang panggil aplikasi ni, hadis ke apa ni, kita tarik ambil kepala. 3 perkataan pada dia. Tarik, tubik lalu. Mudah ya. Dalam masa sekejap kita tengok. Tak ada. Dalam himpunan zikir, himpunan selawat tak ada. Orang selawat Nabi sebut berapa kali? Berapa ya? 7 selawat ya, ataupun 9 daripada Nabi. Tu pun tidak sebesar tu hak Nabi sebut fadilatnya. Kalau lagu tu tak ada. Jadi kitab ni sebenarnya dia akan mendidik kita supaya kita ni bijak dalam mengambil maklumat agama. Supaya kita tidak tertipu. Gitulah hadirat. Begitu juga dalam hadis Nabi kata miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tu hadis panjanglah. Begitu juga Nabi kata kunci salat adalah bertaharah. Mana kalau kita kata hadas besar, mandi wajib. Kalau hadas kecil, ambil semaya. Mana taharah. Tuhur, mana kita membersihkan diri dengan cara agama. Orang panggil bertaharah itu. Tu kunci dia. Mana kalau tak buat tu, tak jadi semaya itu. Tu. Tak apalah. Anda nak baca lagi. Kurang. Okey, kita ambil sikit lagi. Cuba tengok lagi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wal miftah ma yuftahu bihi syai' al-mughallaq. Al-mughlaq. Asy-syai'ul mughlaq fayakunu fatihan lahu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ni salah seorang tokoh besar ni, Ibnul Qayyim. Dia kata apa? Dia kata wal miftah, kunci ni ma yuftahu bihi syai' adalah alat yang digunakan untuk membuka sesuatu yang mughlaq, yang terkunci. Gapo dia nak ayat? Nak ayatnya kebaikan ni kita tidak akan dapat mudah-mudah, tapi dia mesti melalui kunci dia, sebab dia tersimpan di tempat yang cukup baik.
Jadi nak buka tu mesti guna kunci. Kunci tu duduk mana? Aku beri pada Nabi kamu Muhammad tu. Minta dia. Jadi minta lah ke mana? Belajarlah. Oh, kita belajar Quran, belajar hadis tu nak ambil kunci tu. Tu. Fayakunu fatihan lahu, maka kunci itulah yang menjadi pembuka, yang membuka al-mughlaq, sesuatu yang terkunci itu. Wa minhu miftahul jannah. Dan daripada kunci itulah, dan daripadanya miftahul jannah, dan kunci itulah juga sebagai kunci syurga. Tu nak ayat tu. Jadi nak dapat syurga tu kena buka, sebab memang dalam hadis sebut syurga ni ada pintu. Syurga ni ada pintu. Dalam riwayat sebut 8 pintu syurga. Sayyidina Abu Bakar ni dalam riwayat sebut antara sahabat Nabi yang boleh masuk ke 8 pintu. Hebat pelajar dia sehingga dia boleh masuk ke 8 pintu. Setiap pintu ada nama dia, boleh masuk itu. Nabi sebut. Maknanya ada kunci. Baik. Jadi kata Ibnul Qayyim lagi, la yutlaqu ala ma apa ni? Wa minhu miftahul jannah. La ilaha illallah. Jadi syurga ni pun ada kunci dia. Gapo dia kunci syurga? La ilaha illallah. Atau kunci syurga. Maknanya ke dia hadirat, kalau seseorang mati dalam keadaan la ilaha illallah, dia rasa dia tak akan boleh masuk syurga sampai bila-bila. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan rasa akidah tauhid, makna la ilaha illallah hancur, mati dalam keadaan hancur la ilaha illallah, rasa dia tak akan masuk syurga sampai bila-bila. Hak tu tak ada khilaf di kalangan ulama. Sebab itulah hadirat bab syirik ni kena jaga molek. Sebab seseorang yang melakukan perbuatan syirik mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, hilang kunci syurga. Dia kekal dalam neraka sampai bila-bila. Hak tu yang kita bimbang tu. Sebab tu ulama kita bila bercakap tentang syirik ni kada, dia akan bertegas, tak akan buka ruang. Bahaya sangat tu. Kena berhati-hati. Cuba ada perhatian tu, kita tak masuk itu lagi tu sebagai mukaddimah tu. Lepas minggu depan baru masuk faslun tu. Fasal itu. Daripada perbincangan dalam mukaddimah boleh nampaklah bahawa agama Islam kita ni dia ada standard dia. Kita nak dapat kunci dalam agama sehingga dapat syurga, dia tidak boleh melalui orang lain. Dia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama, para sahabat ulama-ulama ni hanya sebagai muballigh, penyampai maklumat. Sebab tu kalau kita perhatikan ulama-ulama ummah, ulama rabbani, ulama yang amanah dalam ilmu, bila dia bercakap agama, sandaran dia akan sebut Quran ke hadis ke, dia akan sebut. Itu maksud kita. Begitulah hadirat, insya-Allah minggu hadapan kita akan bincang pada muka surat 14. Muka surat 14 itulah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.